Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Ha. Okey. Baik. Okey, dengar tak? Dengar. Yes. Dengar. Okey, dengar. Tahniah terutamanya orang baru dekat sini. Ramai tak orang baru? Siapa orang baru? Type 1. Siapa orang baru? Oh, ramai orang baru. Tahniah. Mana dia? Okey, tahniah. Orang lama. Type 5. Oh, orang lama. Okey, bagus. Okey, tahniah. Okey, seronok kan? Seronok. Dalam ni kalau kita tengok kan, saya pun macam anda juga dulu, semua kan. Bila kita ajak dalam majlis macam ni, apa ni? Kan? Apa ni? Kan lain macam dia kan? Kan? Tak macam normal. Kan? Tak macam normal saya belajar dekat universiti. Kan? Tak macam normal saya masuk dewan kuliah. Tak macam normal saya masuk sekolah. Kan? Tak macam normal saya kerja dekat kerajaan. Tak macam normal saya kerja dekat korporat PNB. Tak macam normal saya macam kerja kat Petronas. Tak sama. Lain macam lah kan. So saya tak nak lah. Saya tak nak lah jawapannya kan. Kali pertama tak nak. Kali pertama tak nak. Kan. Kali kedua tak nak. Kan. Kali ketiga isteri bawa masuk. Pasal ikut. Kan. Macam Irwan tadi lah. Isteri dia bawa masuk. Pasal ikut. Kan. Okay. So kita pun ikut. Kita pun start dengar. Kan selama ni saya punya anggapan, alah jual sabun bila nak kaya. Kan. Jual apa lagi? Jual shampoo bila nak kaya. Jual ubat gigi bila nak kaya. Itu saya punya tanggapan. Sebab apa? Konon macam kita ni kaya sangatlah. Tak ada. Kan. Tapi kalau kita tengok tokey sabun, tokey ubat gigi, Colgate punya tokey 100 juta setiap bulan untung dia. Kan. Tokey ubat gigi, Colgate nama dia, tiap-tiap bulan kat Malaysia ni dia untung 100 juta untung bersih. Kan. Tokey yang glamour tadi berapa juta dia untung. Kan. Yang jual, saya baru dapat berita daripada Datuk Zul. Kan. Dia jual apa? Epson tu lah yang projektor tu kan. PKP ni tiap-tiap bulan dia rugi 25 juta. Kan. Tiap-tiap bulan dia rugi 25 juta. Nampak belum lagi dia punya bisnes-bisnes lain. Nampak tak? So ini you tengok You tengok. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali saya nak ucap tahniah sebab anda paksa diri anda masuk dalam sesi ni. Sebab anda paksa. Bukan senang nak paksa diri tau. Saya isteri paksa. Kan? Anda lebih hebat daripada saya sebab apa? Anda paksa diri anda untuk dengar. Bila dah dengar anda pun, bagus juga ni. Apa salahnya cuba? Nampak? Anda telah terbuka minda anda. Nampak Okey. Mudah saja semua orang cari income. Semua orang cari income. Asal dia, konsep dia sangat mudah asasnya. Saya pun cari pendapatan, mak saya cari pendapatan, datuk saya cari pendapatan, anak saya cari pendapatan, anda pun sama. Semua orang keliling kita cari pendapatan. Kenapa? Yalah nak makan, nak ada rumah, nak ada kereta. Kan nak ada kereta, kalau dah ada kereta nak kereta yang selesa sikit. Kan? Nak ramai nak kereta yang besar sikit. Nampak kan, nak jalan jauh kereta yang mewah sikit, laju sikit. Kan? Kalau kereta buruk nak kereta baru, macam tu. Kita nak kemudahan. So sebab kita nak cari income ataupun pendapatan. Okey. Kita kena fikir satu je. Pendapatan ni ada dua jenis. Satu yang kita kerja dapat pendapatan. Nama dia pendapatan aktif. Kita kerja dapat gaji. Macam Siti lah. Dia kerja bulan-bulan dapat gaji. Dia kerja bulan-bulan dapat gaji. Okey lah. Tak tahulah berapa gaji dia. 3,000 ke 10,000 kan. Tapi dia dapat gaji. Bila dia dah berhenti kerja, dia dapat gaji tak? Tak dapat. Kan? Walaupun hospital tu, apa nama dia? Walaupun dia kesayangan bos hospital tu. Tempat dia kerja tadi kan. Tak dapat. Sama jugalah saya. Saya ni kesayangan bos tau. Tak dapat juga gaji bila saya berhenti. Kan? Okey. Kenapa bos sayang kita? Kan? Adakah muka saya handsome? Kan? Tak. Sebab kan dia kudakan saya buat kerja. Kan? Apa dia suruh buat? Saya buat, siap. Kan? Apa dia suruh buat? Saya buat, siap. Seronoklah dia, sukalah dia. So gaji dia naik, pangkat dia naik, kita tak naik-naik. Tentulah. Kan? Kan? So ini tu sebab bos kita suka kita. Tapi bila dah tak suka apa jadi?
Dia akan pindahkan kita, dia akan bagi masalah dan sebagainya. So, kenapa? Sebab kita ni makan gaji, aktif. Yang menakutkan apabila kita berhenti kerja, kita dah tak aktif. Kalau kita diberhentikan, habislah gaji kita. Kalau kita berhenti sendiri pun, habislah income kita. Kalau kita yang paling sedih sekali apabila kita sakit. Apabila kita sakit, takkanlah bos kita nak bayar gaji. Paling tinggi pun ikut undang-undang, dia boleh bayar gaji 6 bulan kalau tak silap saya. Bulan ke-7, sorry lah, dia kata kita pun kita pun nak meneruskan kehidupan, so awak kena cari gaji, pergi berubat dulu. Kan? Berubat dulu maksud dia apa? Berhentilah. Kan? Kalau 6 bulan tak sihat-sihat, berubatlah dulu. Kan? Berhenti. So income dah tak ada. Nak berubat, siapa nak bayar ubat kita? Siapa nak bayar ubat kita? Siapa nak bayar anak kita sekolah? Siapa nak beri makan anak kita sekolah? Yang paling menyedihkan minggu lepas, satu kawan saya, ni nak cerita benar ni cerita sangat benar. Okay? Kawan saya ni profesor. Kan, profesor tahu? Profesor. Dia pun hantar dekat saya. Said, ini ada satu keluarga budak tingkatan 5. Tingkatan 5, dia terpaksa bela adik-beradik dia 6 orang. 1 tahun, 6 tahun, darjah 2, darjah 4, darjah 6, tingkatan 2, tingkatan yang tadi tingkatan 5 lah. Maksud dia apa? 2 belum sekolah, kan? 4 dah sekolah. Dan dia tingkatan 5. Nampak? Dia tingkatan 5. Anak saya yang bongsu tingkatan 5. Kan? Apa dia boleh tahu? Apa dia boleh buat? Kan? Kenapa? Kenapa dia sebab bela? Sebab mula-mula bapak dia meninggal. Lepas tu mak dia meninggal. So apa yang ditinggal? Kan? Tak ada tinggal apa-apa. Kan? So cikgu-cikgu beruruskan, hantarlah kat profesor ni minta sumbangan. Profesor pun minta sumbangan dekat saya. Kan, minta sumbangan dekat saya. Saya pun yalah biasalah kan. Saya pun cek dengan cikgu, cek dengan ni. Oh okey. Kan. Okey. Tapi sekarang ni cikgu dia kata Jabatan Kebajikan ramailah. Wakil rakyat semua datang. Kan, berpusu-pusu dekat rumah nak ambil gambar. Sebab bagi duit. Kan. Okey. Lepas tu Jabatan Kebajikan ingatkan cikgu, ni yang sebenar dia benda ni kemewahan ni 2 bulan je. Bulan ketiga dan seterusnya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, maka budak-budak ni akan melarat lah. Itu pengalaman Jabatan Kebajikan, dia kata. Sebab yang hulurkan bantuan bulan pertama, bulan kedua ni nak ambil gambar. Nampak tak? So apa jadi anak-anak kita? Apa jadi adik-beradik kita? Nampak So ini yang kita kena fikir bila kita ada pendapatan aktif. Tapi kita kena ada pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni apa? Kita usaha, lepas tu kita dapat pencen. Macam Siti tadilah. Tapi nak pencen sikit lah gajinya. Kan? Nak berniaga, kalau tak betul berniaganya, lingkup pula perniagaan. Kan? Kita tak ada pengalaman. Itu sebab saya ajak tuan-tuan semua, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, marilah kita buat bisnes Amway. Kenapa saya cakap bisnes Amway? Bisnes Amway ni ada 2. Kan, orang kampung aku tu makcik tu buat tak dapat duit, tak kaya-kaya. Kan, pak saudara saya buat, adik saudara saya buat tak jadi-jadi. Kawan saya office buat tak jadi-jadi. Kenapa? Tu soalan dia. Kan, sebab Amway ni ada 2 bisnes, ada 2. Satu ialah orang tu jadi ahli. Ahli dia pakai barang, tak apalah aku beli ubat gigi lah satu. Kan? Takkanlah beli ubat gigi satu setiap bulan boleh jadi kaya-kaya. Kan? Boleh jadi kaya-kaya? Tak boleh. Kan? Jadi itu sebagai ahli memang tak kaya. Tenterang saya kata, tapi dapat diskaun lah. Kita boleh beli harga kilang, itu saja. Kan? Tapi untuk kita berjaya dapat duit, kita kena jadi pengedar. Pengedar terus. Yang maksud dia apa? Bila anda jadi pengedar, anda dah membuat bisnes Amway, perniagaan Amway. Anda membangunkan perniagaan Amway. Anda membangunkan perniagaan Amway anda, bukan membangunkan perniagaan Amway. Faham tak? Amway, anda membangunkan perniagaan anda. Sebab bila anda jadi pengedar terus, anda akan dianggap seperti rakan kongsi Amway. Anda bukan ejen tau. Anda bukan ejen, tapi anda rakan kongsi. Yang mana perkongsiannya lebih kurang 36% anda, 64% Amway. Nampak Kan? Kalau anda mati macam mak bapak kawan tadi kan, apa jadi anak-anak anda?
Kan? Kalau Siti dengan Irwan, ni bukan nak cakap kan. Contohnya kan, semua orang akan mati, saya pun akan mati. Kan? So anak dia 2 orang tu akan dapat apa? Tu yang 140,000 tadi dia akan dapat setiap tahun. Kan? 140,000 maksud dia apa? 10,000 setiap bulan. Kan? Seorang darjah 1, seorang darjah 3. Seorang dapat 10,000 sebulan, 5,000 sebulan. Nampak tak? Kan? Itu baru Founders Platinum. Bayangkan kalau dia Crown Ambassador. Kan? Dapatlah seorang 5 juta. Umur darjah 1 dengan darjah 4. 5 juta sebulan. Okey tak? So ini yang kita nak kena nampak sebenarnya. Ini yang kita nak kena nampak. Ini nama dia pendapatan pasif. Memang kita cari pendapatan. Ada 2 jenis pendapatan, aktif dan pasif. Bila aktif, anda sihat, anda aktif, anda dapat duit. Bila anda tak sihat, tak ada duit. Bagi pendapatan yang pasif, anda usahakan untuk perniagaan ni kena banner. Kan? Bukannya kita beli ubat gigi satu, oh jadilah perniagaan aku. Tak jadi. Kan? Kita kena belajar, kita kena banner, kita kena susah payah. Baru kita jadi. Kan? Memanglah bulan depan tak jadi jutawan, confirm punya. Kan? 3 bulan tak jadi jutawan, confirm punya. Kan? Tapi saya buat bulan keempat saya dapat 6,800. Bulan keempat Kan? Bulan keempat. Saya belajar kan, sekolah rendah masuk universiti 17 tahun. Kan? Masuk kerja kerajaan jadi juruukur RM1,260 sebulan. Kan? Tahun depan tak naik lagi, naik RM60. Kan? RM1,320. Kan? Apa punya ni macam ni kan? Betul tak? Kan? 6 bulan saya berhenti. Tak sampai setahun saya kerja. Saya join PNB. PNB pun sama juga. Kan naik pun siput juga. Memanglah mula-mula gaji tu 2,500 masa tahun 85 tahu. Kan? 2,500. Banyak. Kan? 2,500 tahun 85 tu kira macam bawah sikit pada jutawan. Kan? Kan? Banyak. Setahun naik 300. Alah kan? 2 tahun, 3 tahun saja saya berhenti PNB. Saya join Petronas. 4,000, 5,000 gaji. Start. Tu tahun 88. 90 sorry. Tahun 90. Tahun 90 gaji 5,000 banyak. Bukan sikit. Itu dah hampir jutawan lah kot. Dulu. Kan? 20 tahun saya kerja. Kan? 20 tahun saya kerja tu. Kan? 20 tahun saya kerja. Saya tak nak cerita gaji lah. Tak banyak. Ada. Kan? So saya nak cerita bonus dia. Kan? Tiap-tiap tahun saya dapat bonus. Kan? Tiap-tiap tahun dapat bonus. Setelah kerja saya telah bekerja 15 tahun. Dah kerja 15 tahun tu. Bukan 15 bulan. 15 tahun. Bonus tahunan saya barulah cecah 50,000. Kan? Itu pun kerja pagi, pukul 6 dah keluar. Kan? Kadang-kadang tak balik. Kan? Kadang-kadang tak balik. Faham tak? Bukan balik, tak balik. Kan? Kan? Nampak 15 tahun saya kerja, barulah dapat bonus tahunan 50,000. Faham tak? Banyak 50,000. Kerajaan dia bagi 500 saja. Walaupun dah kerja 40 tahun. Kan? Itu kira banyak tu 50,000 kan? Apa jadi 50,000 tu? Satu keluarga saya pergi melancong. Cari lagi bonus. Untuk tahun depan melancong lagi. Itulah kerjanya. Tak ada simpan. Kan? Saya terfikir, ni kalau saya berhenti kerja Petronas ni apa jadi ni kan? Gaji dah tak ada, bonus dah tak ada. Siapa nak bagi duit ni? Memanglah EPF ada. Kan? Saya cek kaji-kaji. Bos-bos saya yang EPF dia 2 juta, 3 juta, 3 tahun, 5 tahun dah kosong. Kan? 3 tahun ke 5 tahun dah kosong. Ada yang GM kerja kedai makan. Kan? Jadi cashier kedai makan pun ada. Terang-terang saya kata. Kan? Banyak. Kan? Banyak kes macam ni tau. 3 tahun, 5 tahun habis. Kan? Kalau yang 100,000, 200,000 tu lupakanlah. Kan? Betul tak? 6 bulan dah habis. So, ini yang berlaku. Itu sebab saya cari bisnes. Apa bisnes yang bila saya buat, saya berhenti, saya terus dapat duit. Duit saya meningkat. Meningkat. Saya pun, isteri saya masuk buat MBA. Dia pun bawa saya lah. Kan? Orang dia buat kelas lah. Masa tu face to face kan, kelas. Pergi kelas. Semua pakai kod macam ni kan. Saya kalau dengar MLM pakai kod ni, aduh gatalnya badan aku. Kan? Dia orang sibuk nak bersalam. Kalau agak aku salam ke tak?
Seekor pun aku tak salam. Kan? Aku buat tak tahu pergilah aku tak nak. Memang tanya isteri saya kata, saya tak salam. Oh yang pakai tie, pakai apa ni dia nak salam saya tak nak. Kan? Tu ganas ke tidak saya lah. Kan? Sebab otak saya ya Allah, geli. Macam itulah. Takut. Kan? Tapi apabila saya dengar, dahsyat ni. Kalah Petronas ni. Kalah kerja kerajaan ni. Kalah PNB ni. Kan? Dahsyat ni. Kan? Dahsyat ni. Saya bonus 50,000. Dia orang bonus. Aduh, saya kata, bodohnya saya tak buat dulu. Kan? Lepas tu saya tengah seminar tu, tengah jumpa orang tengah bercakap. Hui, dahsyat ni. Cakap. Berapi-rapi. 5,000 orang dengar. Berapi-rapi. Saya tengok rapat-rapat. Ini kawan lama saya ni. Kawan satu bilik dekat universiti. Dr. Azmi nama dia. Sekarang Timbalan Menteri Kesihatan. Kan? Okey? Sekarang ni yang Timbalan Menteri Kesihatan tu, tu kawan bilik saya tu. Kenapa tu kan? Dia pun kata, Syed, kan jumpa saya, Syed, setelah 20 tahun tak jumpa, kau buat ni. Sebab dia ada pencen. Kan? Aku dah dapat 6 pencen. Aku dengar, 6 pencen? Aku setengah pencen pun tak ada. Kalau aku kerja kerajaan pun dapat setengah pencen. Mana nak cukup? Aku ada 6 pencen, Syed, dia kata. Kan? Sebab dia dah diamond masa tu. Kan? 6 pencen. Kan? Saya ni tak boleh jadi ni kan. Tak boleh jadi ni. Aku pun tak boleh jadi ni. Okey Mi. Aku pun telefon dia. Mi. Besok tu telefon dia. Doktor. Itu ada 4 klinik punya doktor tau. Kan? Dia bukan penoreh getah tau. Dia ada doktor dan dia ada klinik 4 biji. Dia ada 10 orang doktor. Dia ada, kalau satu orang doktor, 3 nurse. Kan? Dia ada 30 orang nurse. Faham maksud dia apa? Dia nak bayar gaji pun cukup banyak kan? Tu. Tapi dia kata, MW aku tak payah gaji, tak payah bayar gaji. Bonus banyak, duit banyak. Aku kerja klinik, buka klinik, gaji kau tahu kau, satu doktor 10,000, kau 10, 100,000 aku nak bayar gaji, dia kata. Nampak freedom tak MW? Tak payah bayar gaji. Kedai pun tak ada, klinik pun tak ada, semua tak payah bayar. Ni yang kita nak kena nampak. Kan? Saya pun, boleh tahan ni kan. So otak saya duk fikir, macam mana saya nak dapat pencen? Macam mana saya nak dapat pencen? Kan, saya pun telefon dia. Mi, saya nak belajar dengan you. Saya mesti belajar dengan you dan saya mesti buat sampai saya dapat pencen. Sampai dapat. Saya pun telefon dia. Okey, saya malam ni aku ada kelas. Dekat mana? Dekat Taiping. Jauh Taiping tu. Bagan Serai, Bagan Serai. Atas Kemunting tu Bagan Serai, bagi yang tak tahulah. So dia ahli parlimen Bagan Serai lah tu. So saya pun tekan minyak pukul 3 dengan isteri saya. Kau pukul 8 dah sampai sana. Kan, singgah sana singgah sini, pukul 8 dah masuk kelas. Dengar tepuk-tepuk tangan. Apa ni? Kan, karaoke ke benda ni kan? Bagus, ya. Excited semua orang ni. Kan, tak ada marah-marah kan? Apa pasal ni? Aku dekat meeting kat Petronas asyik kena marah. Kan, tak aku marah orang, aku kena marah. Itu je, dua benda tu. Kan, bos aku marah aku, lepas tu bos dia lah marah dia. Itulah kerjanya. Kan, okey. Saya pun, lain macam meeting ni. Kan, saya pun, okeylah Mi. Kan, dah habis meeting tu. So macam mana sekarang ni Mi? Kau buat je Syed. Kau pergi belajar kat mana-mana. Kau belajar. Apa pun kau belajar. Kau belajar dekat ni, kau belajar. Dia tunjuklah tempat-tempat belajar. Kan, dia tak ada ikut saya pun. Dia tak ikut, mari saya aku bawa engkau, aku tolong tunjuk. Tak ada. Tak ada banyak lemak punya kan. Kau pergi sini dekat Seri Kembangan ada makcik tu, dia ajar MW. Makcik aku kata kan. Kan. Aku Tan Sri Aslam Marikan nak ajar pun aku malas nak layan. Kan. Makcik nak ajar. Aduh. Kan. Aku pun pergilah. Pergi. Itulah nama dia, upline saya. Upline mentor lah. Nama EDC Kak Nam Abang Saleh. Kan. Saya pun pergi rumah dia. Alamak. Rumah dia saya nak peluk tiang depan tu tak muat tangan saya. Punyalah besar rumah dia. Bukan nak peluk rumah dia tahu. Tiang depan rumah dia tu. Punyalah besar. Faham so saya pun lepas tu dah dia pun cerita. Dia ni suri rumah. Aduh. Kan. Kau ni kan dalam hati aku celaka punya orang dia suruh aku belajar kat suri rumah. Aku yang ada PhD pun aku tak berapa nak belajar. Suri rumah suruh belajar. Kau belajar Syed kata. Kan sebab dia ni lagi banyak pencen daripada aku. Aduh aku kata kan. Saya pun bodoh hilang macam tu. Tengah. Okey. Tapi kalau saya nak memberontak boleh tak? Boleh. Lebih pada boleh. Kan kalau saya tanya soalan memang dia tak boleh jawab. Kan? Betul tak? Kan kontraktor Petronas nak minta projek dengan saya,
saya tanya soalan memang tak boleh jawab je. Kan? Yang ni suri rumah nak kena tanya. So tak apa. Saya rendahkan diri saya dengar je sebab dia duit dia banyak pada saya. Kan? Dia ada 6 pencen, 7 pencen kan saya dengar. Saya dengar. Buat ni saya dengar, buat tu saya dengar. Bulan pertama saya buat RM20, RM20-50 lebih kurang itulah. Kan? Bulan kedua saya dapat dalam 200. Bulan ketiga saya dah dapat RM2,000. Kan? Bulan keempat saya dah dapat RM6,800. Najmin, saya ada berapa minit lagi? Apa, Diamond, terus je. Kami excited ni. Ui, sampai pukul apa ni kan? Okey. Okey. Bulan keempat saya dah dapat RM6,800. Hebat tak? Kan? Saya kerja 17 tahun, pengalaman 5-6 tahun masuk Petronas baru dapat RM5,000. Kan? Kan? Saya buat MW bulan keempat RM6,800. Okey tak okey? Kan? Nampak tahun pertama. Ni cerita tahun pertama kan. Bonus saya terus naik. Okey. Tahun pertama saya pun buat dengan isteri saya lah, bukan saya, isteri saya. Semua kenal ni, isteri saya nama dia Rani Ismail. Saya pun buat. Saya buat. Tahun pertama saya punya bonus RM55,000. Kan? Kan? Bonus yang paling tinggi saya ambil RM55,000. Kan? Itu bonus tahunan tau. Selebuk RM55,000 buat 1 tahun. Kan? Saya kerja 15 tahun nak dapat bonus RM50,000. Saya buat MW 1 tahun bonus saya RM55,000. Nampak tak? Bodoh ke, bijak ke, pandai ke, apa ni? Kan? Nampak Nampak So kita kena buat pilihan benda. Kita kena pilih. Allah Ta'ala bagi kita otak untuk fikir. Kan? So kita pilih. Okey? Tahun pertama jumlah income saya RM130,000. RM10,000 sebulan. Kan? Macam RM10,000 sebulan. Kalau kerja Petronas RM5,000. Kan? Masa mula kan? Yang ni tahun pertama macam RM10,000 sebulan. Kan? Belajarnya, alah, 3 bulan pun tak sampai saya belajar. Itu pun malam belajar kan? Tak ada apa. Kan? Tahun kedua RM260,000. Tahun ketiga RM410,000. Lepas tu tengah juta. Tahun lepas PKP. Alamak, keluar rumah tak boleh ni. Saya pun, alamak, macam mana nak berniaga ni? Gatu kepala saya kan? Kan? Saya pun Zoom dengan semua orang. Kan? Kan? Tahun lepas sebab Zoom, kan? Pendapatan saya naik RM610,000. Okey tak okey tu? Kan? Orang lain buka kedai, tutup kedai. Saya Zoom saja, duduk rumah, pendapatan saya naik. Ini tuan-tuan dan perempuan, adik kakak kena faham. Waris-waris Kodim semua kena faham. Kan? Bahawa bisnes ni bisnes yang terbaik. Kan? Terbaik. Kan? Kan? Memang bagus. Kan? Memang bagus. Sebab kita jadi partner. Kita bukan jadi agent. Kita jadi partner kepada MW. Kita ada own 36%. Bila kita berhenti, kita masih dapat bonus dividen berdasarkan 36% tu. Kan? Bila kita mati, anak cucu kita dapat bonus dividen berdasarkan 36% tu. Yang itu yang kita nak kena faham. Kan? Bukan kita lagak, aku ada kedai lah. Aku ada kedai tom yum lah. Alah, kan? Kita mati, tangan kita accident, tersepit. Ya, dah tak boleh masak tom yum. Dah tutup. Nampak tak? Kan? Oh, aku ada kedai jahit lah. Kan? Siti Tailor. Contohnya kan? Kaki terseliuh. Dah tak boleh jahit. Nampak tak? Kan? Mata dah tak nampak. Dah tak boleh jahit dah. Nampak tak? So ini yang kita nak kena nampak. Masa kita tak sihat, pendapatan aktif kita akan ada problem. Okay? Tahniah semua ada pendapatan aktif, tapi prepare lah pendapatan pasif sebagai backup income. Apa nama backup income? Plan B. Apa nama? Spare income. Apa-apa berlaku kita ada income lah. Tak payahlah kita macam tadi. Yang 7 orang tadi minta lah, merayu kata tolonglah ni. Guru besar minta, itu minta, profesor minta. Kan? Tak apa. Saya cakap saya akan bagi. Kan? Tapi bagi dia habiskan dulu duit derma tu dulu. Dah habis nanti beritahu saya. Kan? Nampak? Boleh tak cakap macam tu? Kan? So maksud dia, kita tak nak anak-anak kita jadi macam tu. Faham tak? So kita kena buat ni, kena ada why. Kenapa anda buat? Saya buat sebab saya nak pencen. Saya buat sebab saya nak anak-anak saya bila saya tak ada, dia ada income. Kan? Tak ada merayu sana, merayu sini. Nampak? Saya nak apa? Belajar, dia ada duit untuk bayar yuran pergi belajar. Macam tu. Kan? Kita kena fikir macam tu. Kita kena fikir masa kita tak ada tu nanti. Masa kita susah tu nanti. Masa senang ni boleh senyum semua. Kawan-kawan semua senyum. Kan? Kawan saya nama Isyak ke depan tu kan. Senyum je tu. Kan? Kan? Cuma saya susah. Dia memang tak senyum kat saya. Kan? Nampak? Kita kena ingat masa tu. Kan? Okay? So, tuan-tuan dan puan-puan, untuk berjaya,
memang kita perlu pilih syarikat yang betul. Ya. Perlu pilih produk perniagaan yang betul. Perlu pilih syarikat yang dah stable, dah establish. Establish bahasa Melayu apa dah kukuh lah. Dah kukuh dari segi sistem pengurusan dan sebagainya. Dah lama lah orang kata. Negeri Sembilan kata dah lama. Kan? Kan putik kelapa dengan tempurung kelapa beza kan. Putik kelapa dia boleh ada tempurung lagi. Dah lama. MW ni dah lama. 60 lebih tahun. Kan? Tak guntur-guntur. Dia naik. Macam tu. Kan? Dan yang paling penting ada orang nak ajar kita. Kalau tak ada orang nak ajar kita bermakna apa? Kita kurang hajar. Dan kita tak tahu nak buat bisnes. Faham tak? Kan? Betul tak? Bukan kita kurang ajar yang tak betul tu. Kita kekurangan ajaran. Ayat dia kita kurang ajar lah. Kan? So macam mana kita nak buat bisnes kalau kita pelajaran tak cukup dari segi ilmu perniagaan? Kan? Okey tuan-tuan dan perempuan, saya nak ajak you all buat bisnes ni. Kan? Untuk buat bisnes ni senang je sebab anda nak berjaya. Dunia akhirat. Kan berjaya dari segi masa, dari segi duit dan sebagainya. Dunia akhirat. Memang kita ada duit, senang tak kita nak pergi semayang? Kan ni kerja siang malam, kita nak angkat kepala pun bos marah. Macam mana nak pergi semayang? Nampak tak? So kita ada duit, ada masa. Kita boleh beramal, kita boleh bantu orang. Segala-galanya boleh. Kan? Semua orang nak berjaya. Saya percaya 150% dalam ni semua nak berjaya. Betul tak? Siapa nak berjaya? Tekan satu. Mesti nak berjaya punya. Kan? Mesti nak berjaya. Kan? Untuk berjaya, anda kena buat keputusan. Mesti buat keputusan. Keputusan bukan 99%. 100% punya keputusan. Kan? Keputusan bukan untuk buat. Untuk belajar buat. Untuk try buat. Kan? Kalau kita tak try buat, apa jadi? Tak belajar buat, apa jadi? Rugilah. Betul kan? Kalau tak betul, tak apalah. Tak rugi pun. Belajar 3-4 bulan je. So, saya dah tunjuk dah tadi. Kalau anda tak cuba, rugilah. Kan? So, anda cuba. Anda cuba buat keputusan untuk belajar dan untuk buat 100% selama 4 ke 6 bulan. Jangan lama-lama. Kalau 6 bulan tak berjaya, berhenti. Kan? Kan? Betul tak? Tapi kena buat 100%. Kan? Bukan join MW beli 3 barang. Apa tak ada duit lah. Tak apa. Apa 4 bulan ni tak dapat beli 6,000 macam Cik Syed? Tak. Kena buat. Kena belajar. Kena masuk kelas-kelas dia. Okey? Masuk kelas dia, kalau anda dapat 9A, memang masuk medik jadi doktor punya. Kalau anda dapat E, alah. Kan? Anda masuk sekolah dapat E. Jadi apa? Nampak tak? So, sama juga. Dalam bisnes ni, anda perlu masuk belajar dan anda mahir. Dia tak perlu dapat A, dapat B, dapat C, dapat 100 markah. Tak. Perlu anda mahir saja. Dan that's why saya perlukan anda buat keputusan 100% untuk buat dan belajar buat. Okey? Buat keputusan. Buat try 4 bulan dulu. 6 bulan cukup. And then bagi orang yang dah capai, nak capai tonton peringkat, nanti boleh jumpa mentor-mentor macam mana nak buat. Tapi untuk buat keputusan, untuk dapat buat keputusan ni, kena diikuti dengan, untuk berjaya, kena diikuti dengan tindakan. Apa tindakan ni? Nombor 1, bagi yang belum berdaftar, belum ada lesen perniagaan, kena daftar. Tak mahal, RM60 aja. RM60 bagi 365 hari, tak tahu berapa sen. Kan? Tak tahu berapa sen sehari kan? Kalau RM60 bagi 12, berapa ringgit lah sebulan. Nampak Mana ada berniaga, anak kita belajar sekolah pun RM5, nampak sehari kan? Okey? Ini perniagaan yang akan membantu anak kita sekolah keturunan dan sebagainya. Kan? So ini kena buat. Kan? Kena ambil tindakan. Tindakan pertama ialah daftar lesen. Tindakan kedua, beritahu orang yang bawa kita dalam sesi ni, saya nak buat keputusan, saya dah buat keputusan, saya dah buat keputusan, saya nak buat bisnes ni, nak belajar dulu. Kan? Okey? Itu saja yang saya diperlukan. Okey? Beritahu orang yang bawa anda dalam majlis ni. Okey? So, bila anda buat tu, bila dah berjaya sikit, dah rasa dah nampak, datang jumpa saya. Saya akan tunjuk jalan macam mana anda nak capai diamond, capai tu, capai ni. Memang tanya Siti tu. Kan? Tahun depan dia nak capai emerald diamond kan? Tanya Najmin tu. Kan? Semua tu kita ajar dia. Kan? Ini sekarang baru nak demo sabun, belum tahu nak belajar macam mana. Kan? Kena belajar dulu. Ada mentor-mentor yang akan ajar kelas semua. Macam mana nak buat ni. So, anda kena buat keputusan dan diikuti dengan tindakan. Pasti anda akan berjaya. Pasti anda akan berjaya. Pasti akan anda berjaya. 3 kali saya cakap tu. Okey? Kalau tak berjaya, anda jumpa saya. Nanti saya bagi duit. Ganti. Okey? Okey.
So sampai saya sampai kat situ aja, dah mengantuk dah ni, daripada pagi saya bercakap sebenarnya. Kan? Okey, daripada pagi saya bercakap. Okey, tahniah pada semua orang. Saya tahu semua orang ada niat untuk kejayaan untuk keluarga dia, untuk diri sendiri dan juga kejayaan dunia dan akhirat. Okey. Apa yang saya cakap ni yang baik semua datang daripada Allah SWT. Yang kurang faham tu, yang kurang seronok tu, gurau-gurau lah dah malam kan untuk pula kan. Okey. So tahniah semua orang. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak. Back to MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada our great mentor Diamond. Pasti anda akan berjaya 3 kali kan Diamond sebut tu. Ada 3 perkara yang anda kena buat keputusan. Yang pertama buat keputusan untuk daftar. Okey, yang kedua kena belajar dan yang ketiga kena buat. Kan 3 kali tu Diamond sebut. Pasti anda akan berjaya. Okey, baik, terima kasih lagi kami ucapkan kepada our great